tinggal masyarakat dan bagaimana kita dapat mencurahkan ilmu kita dengan cara yang lebih bermanfaat. Harapan saya kalau nanti kita kata akhir mungkin one day the graduates of engineering student here will be an aircon by themselves. Okay? Because you are an aircon. That's speaking, right? You have to be. Nah, Allah SWT bagi anda kebolehan memberi otak kepada kita, dipilih untuk masuk ke SMA. Dan insyaAllah satu hari akan menjadi seorang judutera. Dan saya mengharapkan bahawa judutera USM ini akan boleh menjadi imam di masjid, akan boleh memandikan orang mandi, akan boleh membaca doa. Siapa judutera itu? Judutera daripada USM. Kalau kita berpatah balik, ya apa matlamat hidup kita? Adakah matlamat hidup kita nak jadi judutera? Tidak. Allah SWT apabila menjadikan kita ada matlamatnya. Dan jika anda tidak memenuhi matlamat tersebut, maka siapa ada di dunia ini akan kalah. Ingatlah bahawa Allah SWT jadikan kita untuk beribadah kepada Dia. Dan Allah SWT memberi kita kelebihan itu. Sebenarnya saya kata tadi, anda ikon. Dan satu hari nanti anda akan memberi sumbangan yang bermakna kepada masyarakat. Kita nanti civil engineer membina masjid yang selesa untuk orang beribadah. Okey. Yang lain dapat menghasilkan kebolehan mereka dan memudahkan untuk orang-orang beribadah kepada Allah SWT. Tidak ada masalah driving di BMW Pak Ibu terus. Mungkin sampai cepat lagi. Okey. Itu benda-benda yang saya rasa mungkin kalau saya pergi sana panjang pula. Tapi malam ini bukanlah malam untuk saya berceramah. Tapi bila dia bagi mic ni bicara tak boleh dia. Dan dia susah. Jadi saya rasa sekali lagi berilah perhatian. Malam ini malam santai kita akan berkongsi. Mungkin daripada ada soalan, tanyalah soalan-soalan tersebut dan pelajarilah daripada benda-benda kita. Karena mereka biasa melalui apa yang anda semua akan lalui. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian kerana sudi datang ke teratap kami di kampus kejuruteraan ini. Memang kampus yang lestari, semua ada, lalat ada, pulau ada, babi hutan pun ada. Memang kampus ini memang kampus yang lestari. Mungkin yang datang dari Indo pun jealous, dia tak ada benda-benda tu, kami ada. Dan lalat di USM ni pun pandai sebab dia dalam universiti. Kami cuba dah banyak kata dah untuk memusnahkan lalat, tak boleh. Sebab lalat tu adalah lalat universiti sahaja. Lembu-lembu tu kalau dia tengok jangan pijak rumput, dia tak pijak sebab dia pandai. Okey, itulah sahaja sebutan saya ucapkan terima kasih kepada para pelajar. I'm very grateful that you able to come and to share your experience with the student there. Jadi dengan lepas Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasakan dia bicara panjang kawal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mempersilakan Profesor Abdul Aziz bin Tajuddin, Pengarah Kampus Kejuruteraan Universiti Sains Malaysia untuk memasukkan wang dalam tabung rasmi kebajikan Persatuan Mahasiswa Islam untuk merasmikan majlis malam ini.
InsyaAllah, tabung kebajikan pusat Persatuan Mahasiswa Islam akan bergerak dari tempat ke tempat, tuan-tuan dan puan-puan. Tabung kebajikan Persatuan Mahasiswa Islam diwujudkan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti kebajikan yang bersifat dakwah, dan sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan akan menjadi saham yang berlipat ganda di akhirat sana. Majlis merajukan ucapan terima kasih kepada ucapan dan perasmian Profesor Abdul Aziz dan sebentar tadi. Hadirin hadirat dan sidang dewan yang saya muliakan, tibalah masa yang menunggu-menunggukan. Bagi meneruskan majlis ini, dijemput moderator dan barisan panel untuk mengambil tempat di atas pentas. Majlis dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di pentas buat bicara panggung dakwah selebriti. Itu kita tak lanjut kan? Apa khabar semua? Tak nak lepak dah sini. Lepak. Gini. Kita tukar sikit. Lepas ni kalau saya tanya apa khabar semua, mula sekali jawab baik. Kali kedua, kalau saya tanya apa khabar semua, jawab hebat. Kali ketiga, kalau saya tanya apa khabar semua, jawab dahsyat. Boleh? Tapi kalau saya tanya kali keempat, jawab faham ke? Boleh? Okey, apa khabar semua? Apa khabar semua? Apa khabar semua? Apa khabar semua? Okey, terima kasih kepada semua. Baik, jam saya sudah menunjukkan 10.75. Inilah forum paling pelik yang pernah saya buat. Kerana sampai lambat, lepas tu lagi start lagi lambat. Jadi kita nak ambil apa sebenarnya? Satu, seriously. Satu, tobat betul, satu. Okey, yang bersetuju untuk ambil pukul 1 sila berkata ya. Yang bersetuju untuk ambil pukul 12, yang bersetuju untuk ambil 12.30 sila berkata yo. Okey, mana ramai 21 kita ambil 21. Baik, saya rasa tak perlu saya kenalkan panelis kita pada hari ini, tapi saya nak mulakan dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa man kana al-mu'minuna yanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Maksudnya tak perlu semua keluar pergi berperang. Allah kata kena ada sebahagiannya yang keluar untuk menuntut ilmu. Kerana apa? وَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, supaya bila balik kampung dia boleh memberi inzar, boleh memberi tazkirah, boleh memberi dakwah kepada orang kampung dia. Moga-moga orang di kawasan tempat dia tinggal itu mendapat peringatan. Saya tanya Ustaz Syukri dulu, selebriti di USM. TV nombor Ustaz 11. Ustaz, kita sebagai pelajar ni, apa matlamat kita? Adakah bila masuk di USM ni matlamat kita adalah untuk sayang menyayang? Dengan USM sayang menyayang, mesti sayang menyayang kan? Kau tak tahu ya? Saudara mara. Ya? USM saudara mara. Oh, okeylah, USM saudara mara. Apa boleh kan? Apa tujuan maksud universiti? Adakah sekadar nak menggenggam sekeping kertas bernama ijazah? Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil
yang dimuliakan Ayahanda Pengarah Kampus Profesor Aziz Tajudin, seterusnya Presiden PMI bersama Jawatankuasa Pengarah Projek. Oh, tak tahu lah. Projek di sini. Projek di sini. Saya takut kesasul saudara Ami. Dia panggung kan. Saya takut jadi panggang saya. Jadi panggung saya pipi. Terusnya para pensyarah, pakar kasta, mahasiswa baru, bantuan masyarakat USM Kampus Kejuruteraan InsyaAllah. Dan bersama saya ialah Imam Muda Imam Muazzaz, dan di ujung sana bukan gua mata tu tak boleh tengok sebab nanti dia kata jangan pandang bersama dengan Syahdi. Jadi terima kasih. Terima kasih kerana sudi mencemar kuliah saudara kami TV Al-Hijrah, Imam Muda Hasan, semua TV masuk, Ana Rafali, juara lalu. Saya Ana Syukri. Ana tu bahasa Arab. Ana tu saya Ana Syukri. Saya Syukri. Jadi saya pun santai saudara Amin. Jadi saya terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat dan para pelajar. Jauh tadi Ustaz. Ni, saudara ni, jawapan dia pendek saja. Jadi kalau saya lepas mikrofon ni, saya tak tahu bila pula turn saya sampai. Jadi saya goreng dulu. Bagi saya goreng dulu. Lepas tu saya ke rumah. Saya cakap sikit je. Lepas ni kita dengar Ana Rafali dan juga Imam Faisal. Jadi kepada mahasiswa baru, saya ni nak sampai ucapan nasihat daripada penajam. Nasi kerabu, muas dari yang lain. Dapatkan borang PMI di belakang sana. Borang adalah percuma dan borang boleh di photostat. Saya minta main sama-sama kita isi borang jadi ahli PMI. Tuan, tanpa PMI tuan, saya tak boleh cakap di sini. Panelis ni pun tidak boleh nak pandai-pandai main berceramah ataupun berforum di sini. PMI, Persatuan Mahasiswa Islam. Jadi untuk soalan tak sabar. Saya pun masa tu sayang kalau nak pakai mikrofon ni, tapi dah moderator kuasa di tangan beliau. Jadi saya terpaksa jawab. Soalan apa tadi? Ulang sikit. Apa Ustaz? Ustaz kena pasal itu. Ya. Kita pun bukan yang kenalan lagi kan? Ni tengah. Ni memang betul-betul spontan. It's very apa? Very spontan. Saya pun tak tahu soalan super spontan. Ulang sikit apa dia soalan? Soalannya ialah Ustaz. Ya. Terutama sekali pada pelajar-pelajar baru masuk ni, apa tujuan itu masuk? Adakah sekadar kita belajar semata-mata? Sebab ayat Allah kata tadi tak perlu semua pergi berpegang. Kena ada sebahagiannya menuntut ilmu supaya mereka balik bagi inzar kepada orang kampung. Inzar itu maksudnya apa dia? Masya Allah. Dia saudara Amin kita ni. Dia tak jawab lagi. Dengar dia kecek Kelantan. Kau kawan Kelantan. Betul. Masalah
Masya Allah. Tapi kesungguhan. Saya nak jawab salah. Jadi moderator apa mikrofon ni saya pakai tak ada lah. Round kedua tak ada. Saya nak jawab salah. Poin saya adalah kesungguhan. Dengan sebab kesungguhan kita boleh dapat apa yang kita nak. Pemahaman terletak pada intention ataupun kita kata niat. Mustahil untuk saya nyatakan semua yang berada di dalam lewat ini hadir ke USM sebagai Apex University, mahasiswa Apex University mempunyai satu niat yang sama. Mustahil mereka ini ada niat semata-mata untuk mendapat ijazah, mustahil. Tetapi mempunyai niat yang pelbagai. Ada yang semata-mata nak berjuang menuntut ilmu, mendapatkan ilmu Allah, kemudian dengan ilmu Allah itu akhirat dia dapat, dunia dia selamat, kemudian dia keluarkan keluarganya daripada belenggu kemiskinan. Sebagai contoh, Anwar Rafali. Kita kenal Anwar Rafali juara lagu, tapi pernahkah kita kenal selok belok kesusahan keluarga dia? Jiwa. Saya serius. Kalau nanti tiba rasa sama tidak. Jadi kita minta Anwar Rafali kesusahan dia luar biasa. Dengan lagu apa? Bunga Kuala Lumpur. Jadi dia cerita saya datang. Dengan sebab kesungguhan menghasilkan sesuatu yang mempunyai impak yang tinggi daripada niat yang tulus, intention, maka dia membuahkan hasil yang maksimal. Pada pelajar Apex University, saya ingin ingatkan di sini, apa jua yang kita lakukan, apa jua yang kita bertindak, segala-galanya bermula dari dalaman kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap sesuatu itu bermula daripada niat, dan apa yang kamu kerjakan kamu akan dapat berdasarkan niat yang telah kamu qasad, yang telah kamu jelaskan, yang telah kamu patrikan di dalam hati, yang akhirnya akan mencetuskan niat itu satu aura. Kalau niat kita untuk menuntut ilmu, kita tinggal kelatenya kedah hang dengan hangnya, kaya lagi kedah daripada belaka ada hang tu, hang jebah. Tapi mereka kedah ni hang berlambak, hang nak pergi mana kedah dengan kedah ni sahabat saya, yuk dengan yuknya tinggal bumi negeri kelahiran, tetapi mengejar niat kita. Justru konklusi pada pusingan yang pertama, saya tak tanya dah, tak apa, saya puas. Tak apa dah, saya ke rumah. Bagilah selebriti depan ni, selebriti Anwar Rafali, Imam Muda, saya tahu rumah. Jadi saya dah jawab, kesungguhan itu pada niat, pada kemahuan, dan pada niat itu ada kekuatan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Ila akhir hadis. Terima kasih. Sama-sama Ustaz. Kesimpulannya, jawapan Ustaz, segalanya bermula dari hati. Bukti dia, kalau kita jealous dengan orang, kita kata iri apa? Iri hati. Kita nampak orang kita suka, kita kata jatuh apa? Jatuh hati. Kalau kita bengkak, geram, menang orang, kita kata sakit apa? Kalau orang tu suka makin hamun, mencaci, rompak, kita kata busuk apa? Kamu tak ada busuk mulut? Dan bila nak balik kampung, mak pesan apa? Jadi apa kejalan dengan niat kita lah. Buat kesimpulan kan? Macam tak habis bodoh. Okey, maknanya Ustaz kata niat kena betul. Kalau niat kita betul, insya-Allah jalan kita betul. Sama macam kita set GPS lah. Kalau setting tak betul, kita takkan sampai ke arah tuju destinasi kita. Kita beralih kepada Imam Muda Hasan. Tapi sebelum tu Ustaz Ali dan juga Ustaz Hasan, malam ini kita santai. Kalau contohnya tengah-tengah Ustaz Hasan tengah cakap, Anwar Rafali ada benda nak menyelip, minta izin je dengan saya bagi lampu hijau, teruskan.
Ya, sebab saya berpegang teguh kepada perkara 10 perlembagaan persekutuan. Sudah rasa sesuatu. Jadi section 15E aku tak kena malam ni. Sekarang saya ambil jawab, saya lawan. Okey Ustaz Hasan, bila bercakap tentang orang-orang muda ni, mereka ada cita-cita nak dicapai, ada matlamat dicapai. Kadang-kadang orang ni nama je ada engineering, cita-cita mungkin nak jadi tokek burger tu kan, ataupun nak jadi ustaz ataupun cita-cita jadi nak buat jadi travel agent ke. Tetapi tak boleh kerana dikongkong oleh ibu bapa. Ibu bapa kata kau tak jadi engineer, mak tak mengaku anak. Sudah macam mana? Dilema di antara mengejar impian dan juga hasrat ibu bapa. Ustaz sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius sebenarnya. Ustaz Amin, Ustaz Syukri Osman, Anwar Syukri. Sama dengan anak Rafali yang pilih. Ini anak palsu. Anak Syukri. Seterusnya isyarat-isyarat ibu bapa yang turut hadir pada malam ini, seterusnya kepada rakan-rakan mahasiswa-mahasiswi USM. Makin banyak di kalangan engineering, InsyaAllah. Baik, kita terus jawapan ni kalau nak tambah-tambah gini soalannya Memang kita malam ni enak kan dia tolong bukan soalan dia. Cita-cita lain, mak ayah dia lain. Macam mana? Ustaz Syukri ni mengarungi. Baik, macam saya juga, semua kita mempunyai minat sendiri masing-masing. Dan saya pun saya sendiri pun asal ini saya contohnya, saya asal belajar biologi. Kemudian asalnya saya ambil dalam bidang mass communication. Mascom asal minat, tetapi minat itu sebenarnya bukan minat yang 100%. Kerana minat itu dipengaruhi oleh keluarga dan juga ada individu tertentu yang suruh saya. Jadi dia kata begini, dia kata dia buat keputusan untuk kita. Jadi aku tengok hanya orang ini ambil Mascom. Oh ya. Jadi kita pun ambil kerana ikut, kita pun respect kerana orang lebih tua pada kita, pengalaman dan sebagainya. Jadi pada tahun kedua saya diraih, tahun kedua tiba-tiba hati itu sampai ketiga tu ada sedikit serap hitam kat situ. Kalau cerita malam ni Pak bilang tak menangis sebab kita ada sebuah baru pula banyak. Jadi bila sampai satu tahap tu saya kata aku ini nak bawa ke mana sebenarnya. Benda tu bukan saya menafikan semua itu tak baik, tetapi hal tujuan aku nak ke mana sebenarnya. Seolah-olah hati itu tak macam tak bukan bagi tina di belah dulu. Bagi tengok sama tanya Rafli dengan suami macam dalam hotel kita tengok bulan manis. Mungkin kalau ibaratnya mungkin lah kahwin macam kita bagi tina tak ada belah dulu. Dia cerita ni lain maknanya kita saya akhirnya kita rasa tak boleh. Bukan kerana kami, sedangkan akhirnya saya bawa ke sana. Rupanya itulah minat saya sebenarnya pada Quran dan Sunnah. Bukan kerana saya nak jadi ustaz, bukan, tetapi kerana minat daripada kecil arah itu. Jadi saya tak bertipu kepada diri sendiri. Akhirnya saya tukar dan rupanya
ya, jalan yang kita pilih itu Allah pun dah tetapkan jalan yang begitu, alhamdulillah rupanya nampak. Sedangkan kalau untuk meskom dengan ilmu wahyu lebih senang meskom berbanding ilmu wahyu. Kerana saya meskom bahasa Inggeris, bukan dengan itu. Tiba-tiba tahun kedua tukar dalam ilmu wahyu, yang kita kata perubahan drastik, yang mana saya macam orang gila, masuklah bahasa Arab semua. Bunyilah silap buat keputusan. Tetapi kita sampai, tapi dia jalani jadi orang pun pelik. Office kayak ilmu pelik. Biasanya student ilmu wahyu tukar pada meskom, tapi kamu seorang saja yang daripada meskom berfikir dulu. Sebab ramai yang student ilmu wahyu, dia tak boleh carry bahasa Arab, dia pergi meskom. Tetapi ramai ni, saya bukan nak kata saya bagus tidak, tapi nak mengatakan bahawa sebenarnya, ya, kita ada hala dulu kita. Jadi begitu juga kalau kita buat soal perkahwinan, ya. Tapi Rasulullah SAW sendiri pun, ya, ada ketika para sahabat Nabi, ya, orang perempuan saya tengok ya, wanita ini dan seorang laki-laki, laki ini minat perempuan ini, perempuan ini tak minat laki ini, dan mereka yang mengadu kepada Nabi kata apa? Bab soal kahwin tak ada bahasa, sebab yang nak kahwin ini mereka. Hatta sehingga kan ibu-bapa sendiri pun perlu bertoleransi dalam nak kahwin. Kalau anak yang suka berbulan, bukan paksa kita. Bab kahwin begini, Islam suruh anak pun ada perlu buat keputusan. Jadi kita balik kepada soal kahwin, ya, dan kita buat keputusan yang baik. Saya rasa di universiti semua swasta, tak ada yang tak baik. Cuma yang nak bawa ni kita. Kalau engineer, jadi engineer Muslim. Itu baik. Bagaimana Prof tadi kata, engineer yang Muslim, dia boleh pergi masjid, dia boleh bawa kereta besar, dia pergi, jadi tak ada masalah. Hari ini kita dah tengok apa. Jadi di sini, ya, ibu bapa saya rasa mungkin kat sini insya-Allah baik-baik belaka. Di sini kalau anak itu dia begini, walaupun di sini kepada bidang muzik contoh, ya, itu minat dia. Jadi kita dorongkan dia muzik. Kalau minat muzik, maka dia dah hati nasyid. Banyak orang tadi pun, jangan pandang-pandang. Dia tahu Ustaz. Inilah dia ada sekarang insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Maknanya pada semua follow your dreams. Bagaimana dream kita tidak bercakap dengan syariat, is okay, kan? Dan ada orang tanya saya macam mana nak tahu dream kita besar ke tak? Senang je. If you have a dream, you tell someone about your dream, but no one ever tell you that your dream is crazy, it means that your dream is not big enough. Ada faham? Oh, cakap putih orang lain ya. Kalau anda bercerita pada orang mahkamah anda, dan tak ada orang kata gila pun, maknanya mahkamah kita belum cukup besar. Ya? Kalau anda Rafali contoh dia kata, saya ada jadi jutawan menjelang umur 40, dan pendapatan saya masih 30 maling lebih dari sebulan. Saya ada syarikat rakaman saya sendiri, di mana penyanyi-penyanyi seluruh dunia adalah di bawah naungan saya. Orang kata, gila kan? Amin kan? Kalau orang kata gila sekalipun, jawab kat dia, so what? Boleh? Boleh? Tambah satu lagi? Oh ada? So matlamat mesti matlamat yang? Matlamat yang? Orang kata gila, jawab apa? Dan? I like. Dengan syarat jangan bercakap dengan agama, jangan bercakap dengan undang-undang. Wow, aku nak jadi pro Muslim dekat international. Gila, so what boleh? Okey, baik. Kita pada anak Rafali, mungkin ada yang fikir anak Rafali sekarang aktif menyanyi, buat lagu, menang buat lagu, menyanyi sana, menyanyi sini, dapat hijrah. Bagaimana anak Rafali di universiti dulu ya? Adakah seorang yang pergi kelas, balik kelas, pergi kelas, balik kelas, pergi kelas, balik kelas, ada assignment, hantar assignment, pergi kelas, balik kelas, dah grade. Adakah itu anak Rafali? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dan saya akan cuba untuk jawab soalan itu. Alhamdulillah saya masih ingat lagi mana saya ketika universiti. Nakit tak nakit kat sini. Ingat soalan tak?
balik dari kuliah, balik ke rumah, saya kadang-kadang akan menunggah di perpustakaan, kedai makan, seperti kita semua, seperti biasa. Tapi memang sangat-sangat normal lah bukan saya. Semua nama ini. Apa yang akan normal? Saya makan, saya minum, saya tidur dan sebagainya. Okey, saya sangat-sangat berpuas kerana pengalaman saya di universiti diwarnakan dengan pelbagai aktiviti yang bagi saya membentuk diri saya sekarang secara positif. Saya pernah terlibat mewakili universiti untuk pertandingan debat bahasa Inggeris di Masa. Kami berjaya ke New Zealand, Australia, Alhamdulillah. Dan saya juga aktif di dalam drama. Buat pengetahuan semua, sebenarnya saya adalah seorang graduan ijazah sarjana muda pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Jadi saya So you can speak in English, huh? skipping English. Skipping in English. Jadi saya sebenarnya seorang yang layak menjadi bahasa Inggeris. Dan sebenarnya cita-cita saya daripada awal ialah untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengenali sesuatu bahasa iaitu bahasa Inggeris dan menimba ilmu. Jadi dari situlah bukan saya menjadi seorang guru bahasa Inggeris dilahirkan. Dan saya dan yang menariknya saya rasa Allah telah menyusun perjalanan hidup saya hinggalah hari ini di mana perasaan ingin berkongsi pengetahuan dengan orang ramai itu telah sedikit sebanyak membuatkan saya suka membaca, saya suka berjumpa dengan orang, berkongsi pendapat, suka berdebat dan sebagainya. InsyaAllah hari ini tak berdebat apa-apa kan? Setakat ni lah. Saya sudah lama dah biar nak berdebat. Jadi dari situ saya mendapatkan satu pengalaman yang sangat-sangat indah dan menarik di mana saya dapat berbual, berkongsi ilmu dengan rakan-rakan saya dan juga pensyarah, dan saya menyedari keinginan saya untuk menjadi seorang penulis lagu ketika saya di universiti, dan saya merasakan sebenarnya berkongsi lagu itu adalah satu cara untuk kita berkongsi apa yang kita pelajari, apa yang kita tahu, pengalaman kita yang boleh menghiburkan orang, mengubati jiwa yang terseksa, kan, jiwa kacau apa, dan sedikit sebanyak dapat melegakan pergolakan dalam kehidupan kita lah. Dan saya, alhamdulillah, saya telah mendapatkan rezeki daripada kedua ibu bapa saya, dan segala lagu-lagu yang saya tulis saya cuba terapkan seberapa banyak nilai moral ataupun perkongsian yang boleh membuatkan orang berfikir dan juga bertanya, dan juga sedikit sebanyak dapat menimbulkan rasa ingin meluaskan sedikit pemikiran. Dan saya rasa saya tak akan berhenti sampai video untuk berkongsi, sebab saya rasa ini adalah satu cara saya untuk menyebarkan sedikit kebaikan lah, betul tak? Dan saya percaya selepas saya menemui satu perkara yang sangat indah, iaitu penyembuhan saya merasakan lagi semangat saya untuk berkongsi apa yang saya rasakan dalam bentuk lagu supaya dapat diambil kepala. Tapi kesimpulannya, saya mula kan, kehidupan di universiti bukan hanyalah ke kuliah, balik kuliah. Kita kena bergaul, kita kena belajar, kita kena cuba seberapa banyak yang boleh untuk memenuhkan kad aktiviti kita. Kasi tak ada kad aktiviti saya beritahu USM tak ada kad aktiviti. Ya, semuanya sudah dewasa, masing-masing boleh beraktiviti secara sendirian. Tapi kalau Ana Rafani boleh kembali ke zaman kampus, ambil katalah Ana Rafani belajar di USM, Ana Rafani ditawarkan dan diberi program PMI,
Anda nak jawab? Semestinya. Semestinya. Saya rasa sangat kagum dan saya sangat teruja melihat papan tanda di mana PMI telah mengadakan berbagai-bagai program dan aktiviti yang sangat-sangat bagus seperti ICANN, dan itu sangat menarik dan saya rasa kita semua memang boleh dapat banyak manfaat lah untuk melibatkan diri dalam program-program sedemikian, dan saya percaya anak-anak semua yang baru di sini saya dapat tahu baru masuk kan, sertailah PMI dan perbanyakkan aktiviti-aktiviti yang sebab saya rasa aktiviti-aktiviti di kampus yang banyak membentuk saya untuk menjadi lebih senang untuk bercakap berhadapan dengan Allah. So AJK pastikan orang cukup kat belakang, walaupun boleh dengan ustaz. Baik, dan saya pun orang tanya saya apa yang menyebabkan saya tidak sampai ke kali ini adalah kerana saya aktif di UAE dengan persatuan macam PMI. Siapa kita adalah kerana pilihan. Jadi gini, siapa kita sekarang adalah kerana pilihan yang kita buat dulu, dan siapa kita pada masa akan datang adalah kerana pilihan yang kita buat sekarang. So pilihlah PMI. Remember, royalty, commission, promosi. Sebut tentang PMI Ustaz. Ada orang kata PMI persatuan bukan persatuan mahasiswa, yang senang persatuan mencari isteri. Semana Ustaz, tak bercinta-cinta lagi kan. SMS tu abang buat apa tu abang kan. Ya abang kita lagi ni papa mama, yuk nak beli aku. Yuk ini. Komen Ustaz, cinta ni macam mana Ustaz? Saya nak tanya saudara Amin lah. Jawapan yang panjang ke jawapan yang pendek? Dia macam mulut panjang atau pendek? Yang panjang ke pendek? Kita kali ini Ustaz 3 CD je. Kita Melayu lah 2 CD. 2 CD sederhana. Jawapan pendek juga lah. Jawapan pendek dua-dua lah. Dua-dua. Maknanya ingat soalan kan? jangan saudara Amin tahu kenapa mereka ketawa. Sebab bila kita sebut dua-dua, maknanya pertama dia nak join PMI, yang kedua tadi dia yang lelaki tu cuba tengok saudara Amin tengok. Bagus saja. Malam ni nampak bagus. Tengoklah sana. Saudari-saudari, bagus. Dalam dengar forum ni, mata dia orang ini standard. Apa nanti kita bagi Ana Rafali meditaskan. Ni Ana Rafali masuk PMI. Saya ingat dia jadi apa? Jawatan apa dia pegang? Saya ingat kalau pengurusi Helwani lagi ramai orang jadi anggota PMI. Jadi saya nak jawab secara santai juga lah. Dia kembali kepadanya. Saya sebut tadi hadis yang dibaca tak adil. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibu أو لامرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Saya ingat saudara Amin boleh syarah dia angguk zakat. Sambungan hadis tadi dah. Tuan-tuan, dalam kita berseloroh, dalam kita bersenda gurau, kita kena kembali kepada kekasih kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini Rasulullah yang sampaikan. Dan hadis ini kena pada setiap batang hidung kita. Ustaz kah? Bukan ustaz kah? Bila pada saudara Amin ni tengok dalam TV handsome, banyak lagi handsome kalau tengok mata kita tangan mata. Masya-Allah. Astagfirullah. Jangan marah, saya nak melawak. Nanti saudara Amin dia nampak lah muka pakcik ni.
Nek belum kembang balik Kuala Lumpur. Ustaz Syukri kacau saya. Emosi stabil. Emosi. Jadi ustaz ke tak ustaz ke, bukan ustaz ke, imam muda ke imam tua ke, yang artis ke yang tak artis ke, sama. Hadis Rasul ajar kepada kita sama. Siapa yang hijrahnya untuk mengejar dunia, maka dia akan dapat dunia. Adik-adik, ini nak bagi adik-adik kan tuan-tuan, adik-adik adik-adik baru yang baru masuk. Siapa yang meletakkan niatnya untuk semata-mata mengejar sebelum ijazah, dia tak akan boleh mendapat satu personality ataupun satu syakhsiah yang macam saudara Amin ataupun Imam Muda ataupun Ana Rafai. Apa yang lebihnya mereka daripada kita? Saya nak tarik sikit apa yang saudara Amin sebut. Berdiri. Duduknya dia di atas pentas ini ialah acuan dia di UAE. Maknanya dia bukan mengejar sebelum ijazah. Dia mengejar yang dia katakan crazy. Tapi dia bukan crazy. Crazy kan? Sesuatu yang lebih besar daripada golongan ijazah. Jadi siapa yang hijrahnya untuk dunia, maka dia akan dapat dunia. Kemudian Rasulullah kata, siapa yang hijrahnya untuk perempuan, li'imro'atin yang yuha, maka Rasulullah kata, setiap niat itu akan dapat apa yang dia niatkan. Justru soalannya setelah Amin tanya tadi, kalau kita nak menganggotai BMI, soalan apa? Lupa. Maknanya dia kembali kepada jawapan yang pendek saya kata tadi. Dua-dua. Pertama, dia nak kejar apa juga multi skill yang ditawarkan oleh BMI, dia akan. Yang kedua, apa salahnya? Why not? Why not? Kalau Ustaz nak cari juga ada Ustaz. Why not? Saya pun tahu saya buatnya sebab Ustaz dah balik, dia nak hantar saya kata tak tunggu lah, balik lah. Makalah dia dua orang ni saya pun begitu. Dia jawab kembali dah. Why not? Bukan saya kata macam tu maksud saya. Maksudnya apa salahnya kalau lelaki yang beriman memilih perempuannya beriman. Kalau lelaki mukmin memilih perempuan yang mukminah. Kalau lelaki muslim nak maupun persatuan mahasiswa Islam juga persatuan menjadi isteri. Maknanya apa salahnya muslim menjadi muslimah? Saja nak panaskan forum ini biar anggota BMI bangun berdiri untuk menyatakan tidak puas hati. Bagi saya, why not? Yang pertama, multi-skill yang ditawarkan oleh BMI, dia. Yang kedua, dia nak mencari jalur isteri buat melayani bahtera rumah tangga, mengecap nikmat duniawi sebelum mengecap nikmat ukhrawi yang lebih kekal abadi. Why not? Jadi itu saja konklusi. Sebab tu saya tanya, nak jawapan panjang ke nak jawapan pendek? Jawapan pendek dia dulu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Majlis mengumumkan keberangkatan pulang Profesor Tuan-tuan kita ditemukan kepada beliau di atas sokongan untuk program ini. Baik, bercakap dengan tentang peranan kita sebagai mahasiswa muslim. Hasan al-Basri di antara pemimpin Ikhwan Muslimin pernah menyebut man qala la ilaha illallah fa huwa da'i. Ini bukan hadis. Ramai pelajar kata ini qala Nabi, ini bukan hadis. Ini kata Hasan al-Basri. Kata dia, siapa yang mengucap dua kalimah syahadat, dia adalah pendakwah. Maka mula orang kata, "Allah pendakwah, aku tak reti." Cuma ni kan. Kenapa jadi begini? Ustaz tadi awal ni kan. Ditambah pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muflihun." Ini dikenaan
perkumpulan dalam kawasan kita ini, golongan yang menyuruh ke arah kebajikan, mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan mereka inilah Tuhan kata orang jahil, garanti, bukan 2 tahun atau 5 tahun, semua hidup. Jadi dakwah tu Ustaz Hasan, kita nak fahamkan orang bahawa dakwah ni bukan hanya ceramah di atas pentas, but it is universal. It is skipping pula ya. Siapa kata tak tadi kerja putih? I can speak English, you know. What is your name and then what it's about? Ustaz Hasan jawab sama saya, silakan. Baik. Tadi kata-kata maqala la ilaha illallah wa huwal qadar. Itu kata-kata Hasan Al-Basri. Adapun dalam satu hadis Nabi SAW, yang hadis ada lebih kurang bunyi dia maqala la ilaha illallah wa huwal qadar. Orang siapa yang menyebut la ilaha illallah, dia masuk syurga. Bukan kata-kata senang sebut la ilaha masuk syurga, tetapi dia mesti ada syarat-syarat. Adapun tadi kata-kata Hasan Al-Basri, kata Nabi SAW, qala la ilaha illallah wa da'a. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah kerana dia membawa akidah yang satu, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikira sebagai da'i. Da'i ini da'a, menyeru. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalam Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut dalam Al-Quran, ajaklah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu dalam bentuk fi'il, iaitu kita kata kalau bahasa Inggeris kita kata fi'il amal. Apa dia cakap? Fi'il amal. Fi'il amal apa? Perbuatan. Memang tak apalah. Pas partisiple juga. Maknanya kata suruhan, bahasa Melayu senang, kata suruh. Suruh maknanya Allah suruh untuk kita semua, bukan kepada kita saya yang kata imam muda, bukan kepada Ustaz Syukri yang orang Rafi, bukan kepada kita Ustaz, tetapi kepada semua. Dakwah, ajaklah kamu kepada sabil rabbika bil hikmah, jalan Allah Subhanahu wa taala, iaitu agama dengan hikmah. Baik. Kita tengok, ada orang kata kita jangan kecilkan skop dakwah itu. Mana sebab da'i aku tak mampu, aku tak reti sebab aku tak ada ilmu agama. Hari ni tak ada lagi kata-kata begitu, sebab hari ni semua ada Facebook. Betul kan? Ada yang tak ada Facebook, muka buku. Cinta di muka buku. Banyak kata-kata ini. Dan jual update kan, yang baru-baru ni kosong-kosong. Itu yang kosong. Kosong-kosong. Berapa kali ulang kosong, ya? Tak apalah, ya. Cinta dia muka buku macam-macam cerita, ya. Ada Twitter, macam-macam, blog dan sebagainya. Saya rasa semua ada Facebook. Facebook itu walaupun created by Jews, kan? Siapa namanya itu? Tetapi memang kita kata bukan kita sokong dia, tetapi kita gunakan media yang dia buat itu untuk jalan dakwah. Maknanya kita post. Dan hari ini saya tengok Twitter, ya, Alhamdulillah. Contohnya Syam kami kasih, saya selalu tengok dari Twitter dia, sampai dia waktu maghrib dia kata, jom kita sembahyang solat maghrib berjemaah, ya? Sampai waktu zuhur, jom kita solat zuhur berjemaah. Sungguh pun begitu. Boleh kata setiap waktu dia pun akan kata begitu, jom sama-sama kita solat berjemaah di masjid. Paling walaupun itu simple, tetapi berapa ramai yang follow dia dapat. Kalau orang kita tahu tu detik hari ni saya tak pernah pergi masjid, malam tak pergi masjid, maka berkorban akhir dia dapat. Kan senang Allah itu, tak perlu pergi yang naik hati, tak perlu. Sekarang ni ada, mana tak ada alasan aku tak perlu. Tengok cara Nabi SAW. Nabi ni dakwah dia simple, cuma kadang-kadang kita tak rasa. Nabi ni senyum, orang boleh masuk Islam, ya? Satu ketika sahabat Nabi namanya Amr bin Al-As. Amr bin Al-As belum Islam lagi. Nabi ingatkan Amr dia masuk Islam.
Sebab namanya seorang bangsawan, seorang yang baik pada zaman baginda sallallahu. Apa cara Nabi nak tarik dia masuk Islam? Senang. Satu hari